Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Saya DJ KC kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini. Dan saudara, ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Para pendengar Ria 897, kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11-897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya KC dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Pendengar Ria 897 FM, selamat mendengar kembali bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan kisah email yang ingin saya kongsi sama kepada anda semua, kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Saifuddin, ataupun nama ringkasan, nama singkatan yang diberikan Din saja. Kata Din, pengalaman ini berlaku di Bangkok. Beliau telah pun dihantar oleh syarikat tempat beliau bertugas di Singapura untuk berada di Bangkok selama lebih kurang 2 bulan. Sebenarnya beliau ni ada sebuah apartmen yang telah pun dikhususkan untuk si pendengar ataupun untuk beliau tinggal di apartmen tersebut. Tapi setelah dia tinggal di apartmen tersebut, dengan segera dia minta tukar ke tempat yang lain. Kenapa agaknya? Kata Din, pengalaman yang menyeramkan ini berlaku setelah seminggu saya duduk di apartmen tersebut. Sebenarnya apabila saya datang ni, ia merupakan servis apartmen, macam hotel tapi ada dapur KC. Kata Saifuddin. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, bayangkan para pendengar Misteri Jam 12. Kata Saifuddin, pengalaman beliau bila dia sampai di servis apartmen yang disebutkan di salah sebuah kawasan di Bangkok. Di tepi pintu rumahnya ada bekas macam terbakar hitam, macam asap yang dah pun melekat pada dinding tepi rumahnya di bahagian bawah sahaja. Mungkin itu adalah servis apartmen bangunan yang lama. Tak apa, masuk dalam memang besar, cukup lengkap dengan perabot, televisyen dan sebagainya. Dan kata Din, saya rasa tak sedap hati tinggal rumah ataupun servis apartmen sebesar itu. Tapi oleh kerana ini adalah satu tugas, saya haruslah tinggal seorang diri, tinggalkan isteri, tinggalkan anak untuk 2 bulan KC. Saya janji pada isteri, kalau saya dah settle down, saya akan ajak isteri dengan anak-anak bercuti di sana untuk 2-3 hari. Berbalik kepada kisah Saifuddin yang ingin diketengahkan. Selepas seminggu saya duduk di apartmen tersebut, saya pulang dari tempat tugas waktu itu sekitar 9 lebih malam. Saya letakkan kenderaan di tempat letak kereta, kemudian saya naik ke atas rumah. Bila naik ke atas rumah, dari jauh KC, daripada lift, saya dah nampak di hadapan rumah saya ada seorang wanita tua sedang duduk. Duduk menyangkung sambil badannya sandah ke belakang, iaitu tembok tepi pintu rumah saya. Dari mana pula datang wanita ni? Dan saya tahu wanita ni adalah seorang pengemis, sebab pakaiannya tidak terurus, bajunya koyak. Bila saya dekat KC nak masuk ke dalam rumah, bau KC, bau seolah-olah busuk sangat-sangat, seperti bau bangkai. Bayangkan, para pendengar Ria 897, Saifuddin mengatakan, saya masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Kemudian saya telefon guard room beberapa kali, ataupun katanya di sinilah telefon guard room beberapa kali untuk dapatkan bantuan supaya wanita yang duduk di hadapan rumah saya dihalau keluar. Tak ada orang angkat KC. Saya pun naik marah. Saya turun ke bawah. Bila keluar dari rumah, masih nampak wanita yang sama, perempuan tua duduk. Jadi saya turun bawah. Kemudian saya nampak si budak yang jaga resepsi ni rupa-rupanya sedang bergayut dekat telefon.
Saya pun kata pada dia, kau lebih baik tolong aku, dekat rumah aku tingkat ni ada perempuan tua sedang duduk. Casey, bila saya cakap dengan dia dalam bahasa Inggeris, bila dia dengar saya tinggal di tingkat ... ni, kemudian depan rumah saya ada wanita tua sedang duduk, dia terus letak telefon tanpa mengatakan bye-bye pada orang di hujung talian. Dia tengok saya lama, Casey. Jadi saya tanya, kenapa dengan kau? Sir, don't worry sir, I will settle everything for you. You go back to your room. Jadi saya balik, Casey. Kata Saifuddin, saya pun kembali. Bila naik atas, wanita tua tadi dah hilang, Casey. Tak apalah, bagus. Bau busuk pun tak ada. Saya masuk ke dalam rumah. Kemudian bau asap pula. Betul, Casey. Setelah beberapa minit saya masuk ke dalam apartmen saya, tiba-tiba bau asap masuk dalam rumah saya. Jadi saya pun bangun. Daripada ruang tamu ni saya menonton TV, saya bangun. Keluar rumah terperanjat apabila ternampak pekerja di resepsi itu sedang bakar beberapa joystick dan dipacakkan di hadapan tembok rumah. Jadi saya terperanjat. Saya tanya, what are you doing? Oh, this one chase away the ghost, kata beliau. Jadi bila saya panggil dia masuk ke dalam rumah saya tanya pada dia, kenapa kau buat macam tu? Katanya, dulu memang ada seorang wanita pengemis datang ke apartmen ini, kemudian nak minta sedekah. Orang yang sebelum ini tinggal dalam rumah ini ada memelihara seekor anjing. Apabila pintu dibuka, anjing meluru keluar menyerang wanita ini sampai wanita ini jatuh dari parapet ke bawah dan meninggal dunia. Jadi seolah-olah roh si mati itu datang menghantui satu apartmen yang saya tinggal. Bila saya dengar terperanjat, Casey, tak ada seorang pun beritahu saya. Sebab itulah pertama kali saya sampai, saya nampak di tembok hadapan rumah saya ada bekas terbakar. Rupa-rupanya, Casey, tempat offering mereka bakar joystick supaya roh si mati itu tidak akan mengganggu penghuni-penghuni rumah ataupun bilik apartmen yang saya tinggal. Memang menyeramkan. 2 hari kemudian, saya kata pada majikan saya di Singapura, suruh saya pindahkan ke tempat lain. Nasib baiklah, Casey, mereka bertanggungjawab. Saya dipindahkan ke tempat lain. Kali ini lebih baik, lebih dekat dengan bandar, kawasan Mabungkrong. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dari pendengar Misteri Jam 12, Saifuddin yang bertugas di Bangkok. Pendengar Ria 897 FM. Saya akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya ini, dan ini adalah kiriman email dari seorang pendengar. Dan ini adalah pengalaman seorang isteri berkongsi peristiwa yang menakutkan berlaku kepada dirinya. Katanya di sini, satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan ini sedang berlaku kepada keluarga saya. Saya dengan anak-anak runsing. Nama disuruh rahsiakan dan gunakan nama samaran Siti sahaja. Pengalaman Siti ini mengakibatkan ataupun melibatkan pembantu rumahnya. Beliau dengan suami dengan 3 orang anaknya hidup sekarang ini dalam ketakutan. Katanya pembantu rumah saya seringkali Casey, dirasuk, disampuk pada bila-bila masa. Beberapa kali saya dapat tahu anak saya menceritakan yang pembantu rumah akan berdiri di depan pintu tandas, kemudian akan menyanyi-nyanyi di waktu malam. Kadang-kadang saya dengan suami bertugas waktu malam. Jadi rumah tu hanya anak saya 3 orang dan pembantu rumah. Anak saya yang paling tua berusia 12 tahun. Yang lain semua masih kecil, Casey. 1 darjah 3 dan 1 lagi adiknya baru saja berusia 5 tahun. Bila abang telefon, abang memberitahu saya yang dia takut. Dia panggil pembantu rumah saya Bibi. Katanya, Mama, Bibi dekat dapur depan pintu tandas tengah nyanyi-nyanyi. Jadi pada mulanya saya tak faham apa yang diceritakan anak saya. Kemudian bila anak saya kata dia takut, saya dapat dengar dengan jelas di telefon. Anak saya dengan perlahan-lahan masuk bahagian dapur rumah, kemudian letakkan telefon bimbit di atas meja makan, terus dia lari masuk ke dalam bilik. Saya dengar, Casey, pembantu rumah saya seolah-olah bergurindam menyanyi. Dikatakan oleh anak saya di hadapan pintu tandas rumah saya.
Apabila saya tidak bertugas, perkara yang sama berlaku. Kadang-kadang pembantu rumah saya ni seolah-olah tak terkawal, menangis, mengilai, marah, menggunakan kata-kata kesat. Dan Casey, sampai ke saat ini pembantu rumah saya masih mempunyai gangguan. Cuba anda bayangkan para pendengar Ria 897. Kata pendengar kita yang bernama Siti bukan nama sebenar. Beliau terpaksa menghantar anaknya tinggal di rumah ibunya yang akan menjaga 3 orang anaknya apabila dia dan suami bertugas malam. Yang hairan, suami mati-mati tak nak hantar pembantu rumah ni balik. Malah dia kata kesian, sedih kalau kita melaku zalim. Kalau dah ada gangguan macam ni, adalah tanggungjawab kita juga untuk membantu mengubatinya. Saya rasa pelik Casey dengan sikap suami saya yang mementingkan orang lain dari keluarga. Sampai ke saat ini, kalau saya nak pulang, saya akan tunggu suami pulang dari tempat tugas dengan ambil anak-anak pulang ke rumah. Tapi sekarang ni masalahnya tu cuti sekolah. Anak-anak sentiasa ada di rumah. Kesian Casey, mak saya terpaksa menjaga anak saya 3 orang. Abakan daya bila pembantu ada di rumah, macam-macam gangguan akan berlaku. Tak tahu bagaimana caranya lagi untuk saya nasihatkan suami supaya hantar saja balik pembantu rumah. Tapi dia kata tak boleh. Ini dah jadi tanggungjawab kita. Kita tidak boleh lepaskan dia begitu saja. Mungkin kalau dia dah pulih, barulah kita hantar dia balik. Itu saja pengalaman saya dari isteri yang runsing dan takut, Kak Siti. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Berikut ini adalah satu lagi peristiwa pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Dan datangnya daripada, ini kiriman SMS dari Encik Said Al-Atas. Katanya, apa kabar Casey? Sudah lama kita tidak berjumpa. Sebenarnya saya ni bertugas dan sekarang ini agak sibuk dengan beberapa perkara. Tetapi saya ingin ketengahkan satu peristiwa kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. 2 minggu yang lalu, saya telah pun diketemukan jodoh dengan sebuah keluarga ini yang mempunyai seorang anak gadis. Anak gadisnya dikatakan dibuat orang. Bila dibuat orang, beliau ni seolah-olah dah tak sedarkan diri. Yang bermaksud, kata Encik Said Al-Atas, anak gadis kepada tuan rumah ni seolah-olah dah tak boleh berbual, berdiam, seringkali termenung. Ini kerana anak gadis yang berusia 19 tahun masih bersekolah ini beberapa minggu yang lalu mengikut ibu dan ayahnya telah pun dilamar oleh seorang lelaki. Apabila pinangan tu ditolak atas sebab masih bersekolah, mungkin keluarga itu tidak puas hati. Saya tidak pasti adakah perbuatan ini perbuatan keluarga. Apabila saya tanya pada keluarga si budak yang diganggu ni lah, kata Encik Said Al-Atas, keluarga ini mengatakan yang dia tak ada bukti tetapi dia pasti. Kemudian saya menasihatkan mereka supaya jangan buat tuduhan rambang. Kita pun tak tahu, kadang-kala niat orang tu baik nak mendirikan masjid. Kenapa kita harus menuduh? Berbalik kepada kisah Encik Said Al-Atas. Jadi bila anaknya ni sentiasa berdiam diri, dah termenung, sekolah pun dah tak boleh pergi. Sebab apa Casey? Dah tak nak berbual. Seringkali duduk seolah-olah orang gila bayang, kata ibu dan ayahnya. Jadi kata Encik Said Al-Atas, saya pun sebelum diberitahu, dipanggil, anaknya pada malam-malam tertentu akan menangis, kadang-kala ketawa, terpekik, mengilai dan sebagainya. Kata ibunya, apabila dia bacakan sesuatu, anaknya langsung tidak ada tindak balas yang ditunjukkan. Suami pun ikut baca. Jadi saya tanya, surah apa yang awak baca? Dia kata dia baca Ayatul Kursi. Tetap sama. Malah benda tu boleh tengok beliau dan suami kemudian ketawa. Suami dengan isterinya rasa pelik lah. Jadi saya pun datang. Bila saya tengok keadaan anaknya, memang Casey, badannya boleh nampak kurus kering sebab dah lama jarang makan dan dia seolah-olah berdiam diri. Jadi saya mula membaca surah-surah Ruqyah. Ayat ... berikut ini, anaknya menunjukkan tanda-tanda tak suka. Dia tutup telinga Casey.
Kemudian dia membuat suara yang nyaring, seperti mana orang-orang yang rasuk kena sampuk suka lakukan. Kemudian dia kata, sakit, Abah sakit, Bah. Isteri dengan suami terus pandang ke arah saya. Saya baca dan baca berkali-kali kisi. Operasi ini diteruskan selama lebih kurang 1 jam setengah. Anaknya pingsan. Kemudian bila dia bangun, muntah tak henti-henti. Barulah anaknya pulih. Mungkin tidaklah 100%, tapi pulih setidaknya dia boleh berbual. Tercungap-cungap nafas dibuatnya. Jadi dia tanya pada saya, kenapa bila kita baca ayatul kursi tidak ada apa-apa reaksi, malah dia berdiam saja? Dan saya memberitahu, penyakit gangguan sihir ini sama seperti penyakit-penyakit lain. Kalau orang sakit batuk, takkan kita kasih obat demam. Kalau orang sakit demam, takkan kita kasih obat batuk. Begitulah dengan surah-surah. Ada surah yang kena dengan penyakit ini, ada surah yang tidak. Kita sebagai hamba Allah harus cuba ikhtiar, baca dan terus membaca dan yakin kepadanya. Terima kasih Kesi, dan juga selamat tengah malam dari Said Al-Atas. Baik pendengar-pendengar Misteri Jam 12 yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, di Indonesia, yang berada di mana saja anda berada, juga di Australia. Terima kasih kerana bersama saya dalam perancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah yang anda dengar, pastinya kita harus anggap hanya satu hiburan. Jangan terlampau kita taksub, terikut-ikut. Semua ini macamlah kita menonton filem-filem seram macam itulah. MJ12 100% hiburan saja. Dan saya akan teruskan dengan pengalaman kiriman email selanjutnya ini. Ini adalah pengalaman email yang saya terima, datangnya dari seorang pendengar dari seberang. Dan kisah yang diceritakan ini, cuba anda bayangkan. Ada seorang nenek tua yang dah pun disahkan meninggal dunia. Nenek tua ini pula dipercayai oleh orang-orang kampung. Ini kiriman daripada Hafiz. Hafiz dari seberang tambak lah yang berkongsi. Katanya dia pendengar dari Malaysia, tak beritahu kawasan mana. Tapi Hafiz kata di kampungnya ada seorang nenek meninggal dunia. Nenek ni bukan calang-calang orang. Memang terkenal dan dikatakan ada saka yang disimpan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Kesi, saka pun saka. Kalau ajal dah sampai, maut dah sampai, tetap akan pergi ke rahmatullah. Kembalilah ke rahmatullah, kata Hafiz. Cuba Kesi bayangkan, nenek ni tidak ada. Sebarang anak, cucu tak ada. Tidak ada orang kampung pun. Kalau dia ada pun kami tak tahu sebab tak pernah nampak pun anak-anak cucu-cucunya. Jadi kisah yang ingin diketengahkan oleh Hafiz tentang si arwah ni. Nama yang digunakan saya tak pasti, ini mungkin nama betul tapi saya nak tukar. Takut nanti sebut-sebut. Kronik saya kat sini. Jadi saya tukar namanya kepada kejap. Okey, Nek Timah lah. Nek Timah bukan nama sebenar. Dia ada gunakan nama panjang ni. Dan bila baca namanya macam seram pula. Nek Timah bukan nama sebenar, nama samaran. Jadi bila Nek Timah meninggal dunia, ada orang kampung yang datang, termasuk saya datang. Setelah arwah dimandikan, dikafankan, orang-orang kampung semua berkumpul. Ada yang datang dengan niat yang baik, ialah nak menguruskan jenazah, nak baca dan sebagainya. Ada pula yang datang kepo, Kesi nak ambil tahu bagaimana wanita yang dikatakan dalam kampung ni hebat meninggal dunia. Jadi Kesi, apa yang berlaku? Mayat ataupun jenazah si arwah ni berada betul-betul di tengah-tengah rumah. Ditutup dengan kain batik lepas. Wajahnya pula, atas kepala tu ditutup dengan selendang transparan lah, yang boleh nampak sedikit mukanya. Jadi bila ramai-ramai sedang duduk baca Yasin, sedang tunggu pengurus jenazah datang, cuba Kesi bayangkan, tiba-tiba salah seorang daripada orang yang ada di ruang tamu tu terus berdiri
Kemudian dia istighfar berkali-kali. Bila tanya kenapa, dia kata nampak Nek Timah buka mata sekali awal tadi. Jadi, salah seorang pakcik yang ada pada malam tersebut, bayangkan waktu tu malam pada malam tersebut, terkejut dan dia katakan, dahlah mungkin tu bukan benar. Mungkin tu hayalan. Kamu penat agaknya, kamu balik sudahlah. Tak pak, tak, saya nampak dia buka mata pak. Depan saya nampak dia buka mata. Pakcik ni sedang seolah-olah berbual baik-baik dengan lelaki yang nampak wanita tua ni buka mata. Tiba-tiba, Pak Imam. Bila Pak Imam toleh, kami semua sebenarnya perhatian ni dah pun tumpu kepada Pak Imam dengan lelaki yang cakap nampak nenek ni buka mata. Bila seorang daripada mereka dalam rumah tersebut memanggil, Pak Imam. Bila toleh kisi, astaghfirullahalazim. Kisi nak tahu tak, kata Hafiz, semua orang kampung terperanjat apabila si arwah tiba-tiba dalam keadaan duduk. Bila dalam keadaan duduk, selendang di mukanya terlepas. Matanya masih tertutup tapi mulutnya ternganga. Kisi penuh dengan ulat dan serangga keluar dari mulut. Kata beliau di sini. Sesaat kemudian, datanglah macam-macam binatang dekat tingkap. Nampak kucing hitam, dengar bunyi suara burung hantu di luar rumah dan sebagainya. Semakin kuat, semakin ligatlah ramai-ramai dalam rumah tu membaca Yasin tak henti-henti. Pak Imam cuba lakukan sesuatu, mengazan, dan tiba-tiba mayat tu baring kembali. Orang-orang yang kepo, yang langsung tak naik atas untuk baca, yang berada di sekitar kawasan rumah tersebut terus naik atas kisi. Tiba-tiba mereka ramai-ramai konon-konon nak bacakan untuk si arwah. Teruk kisi, daripada malam sampailah ke subuh. Bila solat berjemaah, sampailah pengurus jenazah datang. Semua tak tidur, masing-masing bergile-gile gotong royong kisi baca Yasin tak henti-henti. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh Hafiz, pendengar dari seberang, berkongsi tentang seorang nenek yang dikatakan hebat dalam kampungnya, seolah-olah mati hidup semula. Itu adalah kisah dari Hafiz yang Hafizul dari seberang tambak berkongsi pengalaman pendengar dari Malaysia. Dan mungkin apakah agaknya anda rasa motif bukan motif lah, tapi kenapa agaknya bila ramai-ramai sedang baca orang kampung ni gotong royong, bagus orang-orang kampung ni, walaupun ini itu tidak ada saudara mara ataupun tidak ada anak lah yang datang menjenguk ke, tapi nampak ni keukuhan orang-orang kampung ni, walau tak ada saudara mara, tetap ada begitu ramai yang datang untuk uruskan jenazah, untuk bersama dengan si arwah sebelum dia diusung keluar dan dimasukkan ke liang lahat. Ada juga orang-orang yang kipo kata Hafizul yang nak tahulah, datang setakat jaga jenguk. Yang hairan tahu takut pula bila sesuatu perkara yang pelik berlaku, tahu pula naik rumah. Hairan kalau dah kat situ, apa salahnya menziarahi orang yang meninggal tu baik, mengingatkan kita yang kita juga akan mati satu hari nanti. Dan apakah anda rasa kenapa agaknya setengah jalan tu tiba-tiba jasad si arwah ni dalam keadaan duduk, mata masih tertutup tapi mulutnya ternganga dan keluar ulat, mungkin lah, saya tak tahu, dia katanya serangga dan sebagainya keluar benda-benda tu. Dan bila Pak Imam tu katanya di sini ramai-ramai semakin ligat membaca, dan Pak Imam mula azan, mayat ataupun jenazah tu terus baring kembalilah. Dan sebelum itu datanglah burung hantu, tapi bukan burung hantu datanglah, katanya burung hantu, kedengaran bunyi burung hantu di luar rumah, mungkin berdekatan lah. Dan juga datanglah kucing hitam yang ada duduk di salah satu tingkap di kawasan rumah tersebut. Jadi itulah kisahnya. Sekuat manapun lah ketika hidup di bumi yang nyata ini, pastinya kalau dah sampai,
pergi juga. Pendengar Ria 897. Berikut ini kiriman SMS yang saya ingin bacakan yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama, kisah misteri, pendapat pandangan hantarkan ke talian 72346. Yang ini kata Encik Abdul Rahim. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim dan kisah saya bukan kisah seram tetapi satu perkara misteri yang berlaku pada diri saya. Kata Encik Abdul Rahim, pengalaman ini, sebelum tu dia kata apa ni, kenapalah KC cuti lama sangat. Ini baru saya cuti 4 hari belum lagi cuti honeymoon. Berhari-hari dibuatnya. Baik, kata Encik Abdul Rahim, pengalaman beliau ini berlaku di salah sebuah masjid di Singapura. Sekali lagi KC, ini bukan kisah seram, ini kisah misteri. Saya salah satu hari Jumaat itu menunaikan solat Jumaat di salah sebuah masjid di Singapura. Apabila saya ternampak seorang makcik tua dengan seorang anak kecil. Dan saya tak rasa bayi yang ada di tepinya itu adalah bayi kepada makcik tersebut. Sebab makcik itu dah terlampau tua untuk memiliki seorang anak yang kecil. Masih bayi, dibungkus KC. Jadi dia ni duduk agak jauh daripada yang lain yang sedang meminta sedekah. Entah macam mana, lazimnya kalau orang-orang minta sedekah ni saya jarang nak beri. Sebab bila dah sampai masjid tu, saya akan berikan pada masjid saja. Bukan apa KC, sindiket-sindiket di Singapura ni semua dah tahu. Akbar pun dah beritahu. Mereka ni bekerja untuk sindiket. Jadi tak naklah beri orang lain kaya. Bila ternampak makcik ni dengan seorang bayi, saya terasa tergerak hati. Apa yang berlaku, saya pun keluarkanlah beg duit saya dan berikan dia sedikit sedekah. Kemudian saya berjalan masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Setelah solat Jumaat, saya pun pakai sepatu saya dan terus nak kembali ke pejabat saya berdekatan dengan kawasan yang saya bertugas. Kemudian dipendekkan cerita, apa yang berlaku bila saya keluar tu, katanya sebelum nak pergi ke pejabat, saya mencari wanita tua yang tadi minta sedekah. Tiba-tiba selepas solat ni teringat. Saya pusing satu masjid KC tak nampak wanita tu. Malah saya tanya salah satu peminta sedekah di sana dan dia kata tak pernah nampak pun wanita tua gendong bayi. Jadi saya rasa pelik dan hairan. Itulah pengalaman saya, kisah yang ingin saya ketengahkan. Sampai sekarang KC, kalau saya solat dekat masjid tu, saya akan cari wanita tua dengan seorang bayi, tapi tidak akan saya jumpa sampailah ke saat ini. Mungkin ada pendengar-pendengar yang tahu pernah terkena dengan satu perkara misteri yang berlaku sama macam saya. Bolehlah kongsi bersama dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi itulah saudara, banyak kisah setelah pun saya ketengahkan sejak awal tadilah, satu persatu dan kita akan berehat seketika. Saya akan teruskan dengan rancangan Misteri Jam 12 dan sebelum tu jangan lupa untuk anda dapatkan tiket menyaksikan konsert Misteri Jam 12, 2 jam padat dengan live band. Ya, juga ada segmen akustik, ada juga filem pendek. Dalam tu ada filem pendek MJ12 dilakonkan oleh DJ Ria. Ada juga cerita seram bersama dengan saya pada hari tersebut. Dan selain itu ada juga peringkat akhir projek rentak dan sebagainya. Jadi datang tu beramai-ramai dan yang dah beli tiket, terima kasih diucapkan. Ada sampai action, petik gambar nampak. Ya, yang telah pun dipaparkan di Facebook, terima kasihlah banyak-banyak. Dan awal tadi pagi saya telah pun pergi reki tempat tu lah dengan tim Ria 897. Dan bila lihat tu, tak sabar ni nak menunggu nantikan kehadiran 1 Januari 2012. Tiketnya ada di Muzika Records, $12. Dan untuk kanak-kanak di bawah usia 7 tahun, kalau datang tu mesti bawalah pengesahan anak anda tu bawah usia 7 tahun. Masuk adalah percuma. Okey. Jadi jangan lupa tarikhnya 1 Januari 2012 datang dan berpakaianlah misteri. Pakaian misteri itu tak semestinya anda pergi sewa baju Dracula pakai, tak ada. Mungkin serba hitam ke, mungkin serba putih. Serba putih pun boleh. Serba putih orang tanya, ni apa misterinya? Ni orang bunian. Mungkin kalau serba hitam tu, mungkin muka anda nak letak bedak banyak-banyak sampai putih melepak pun boleh. Yang penting misteri lah. Kalau tak nak pakai boleh. Boleh, tak kisah. Digalakkan lah. Kalau beramai-ramai kita bergambarkan cantik sikit. DJ Ria pun akan berpakaian misteri pada malam tersebut. Nantikan sajalah. Baik, saya akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM.
Baik, macam-macam kisah saya terima pada malam ini dan terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria 897. Ada juga komen-komen di Rita Hafiz tadi. Memang kalau kita cuba bayangkan betul, memang menyeramkan. Yang ini katanya di sini, okey, ada kata kisah malam ni seronok kisi. Kenapa lah MJ12 kalau kisi cuti tak ada, kalau kisi tak cuti apa ni? Oh, kalau kisi cuti ada MJ12 kan bagus. Itu pun awak dulu request semua yang buat permintaan, ingat tak dulu? Kata Casey, kalau Casey tak bertugas jangan buat MJ12 lagi, baguslah. Bak kata orang putih, be careful what you ask, you might just get it. Macam itulah, ya. Jadi ramai yang beri pendapat kalau tidak bertugas jadi akan ditiadakan. Sebab itulah kita ambil maklum balas tanda tu, kita pertimbangkan dan diketengahkanlah. Jadi apa awak minta tu kita cubalah, mana yang praktikal tu kita akan cuba. Okey, terima kasih. Yang ini ramai kata rindu lah dan sebagainya. Terima kasihlah pada yang kirim sebab SMS rindu praktikal tu kita akan cuba. Okey, terima kasih. Yang ini ramai kata rindu lah dan sebagainya. Terima kasihlah pada yang kirim sebab SMS rindu-rindu ni banyak sangat. Katanya tak ada MJ12 rindu-rindu-rindu. Tapi sekarang ini saya ingin ketengahkan satu cerita sebelum saya jawab panggilan pada malam ini. Ini kiriman, saya rasa ini kiriman SMS ni datangnya dari seorang anak lah. Kisah dari seorang anak yang bernama Umairah, bukan nama sebenar. Nama katanya di sini nama samaran. Tapi nama ini saya gunakan nama ini teman-teman rapat saya dan kakak saudara saya sahaja yang tahu nama samaran yang digunakan Umairah. Kisah Umairah tentang apa? Kisah Umairah tentang ibunya yang telah pun melakukan sesuatu dalam rumah sehingga akan mengganggu beliau. Apakah kisahnya? Akan saya kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897. Seorang anak bernama Umairah kirimkan SMS kepada saya. Kisahnya berbunyi begini. Kisi 2 minggu lepas, saya dapat tahu yang ibu saya mandi bunga. Sebab apabila sedang saya bersiap-siap sedia waktu pagi, saya masuk tandas nak mandi, nak siap ke sekolah, terperanjat. Dalam tandas ada bunga-bunga yang masih belum dibersihkan. Nak tanya ibu, takut dimarahi. Saya buat bodoh. Jadi Umairah memberitahu, setelah ibu mandi bunga, saya dapati rumah saya ni lain macam sedikit kisi. Beberapa kali bila waktu malam saya terbangun nak ke tandas, saya akan terdengar seolah-olah suara perempuan menangis dalam tandas rumah di bahagian dapur. Terbantut saya dibuatnya nak ke tandas. Bukan sekali, malah dah 3 kali saya dengar sejak 2 minggu yang lalu apabila saya dapat tahu ibu mandi bunga. Saya tidak pasti kenapa ibu mandi bunga. Ibu saya adalah seorang ibu tunggal, berpisah dengan ayah saya. Dah berpisah, saya dijaganya, mendapat hak sepenuh menjaga saya. Satu-satu anak dalam keluarga, kata Umairah. Tapi sekarang ini saya rasa-rasa macam katanya nak ikut abah saya tinggal bersama. Tetapi pastinya ibu tidak akan sesekali membenarkan saya. Kebelakangan ini ibu saya pun dah tak tentu arah. Saya pun tak diurus. Kalau selalu tu pernahlah duduk berbual dengan saya, tanya tentang homework dan sebagainya. Tapi kebelakangan ini, setiap kali balik sekolah, dapur tak berasap, duit pun tak ditinggalkan. Kadang-kadang terpaksa saya pergi rumah makcik yang nasib baik tinggal berdekatan. Tapi sampai bila kisi saya nak mendapat harapan dari makcik? Inilah tentang ibu saya yang baru-baru ini dan mengganggu saya dalam rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam dari peminat Misteri Jam 12, Umairah. Baik teman Ria 897 FM, saya akan jawab panggilan sekarang 669-11897. Selepas beberapa pemanggil yang saya akan ketengahkan kisah di hujung talian, saya akan ceritakan satu pengalaman seorang pelajar di salah sebuah pondok pesantren di seberang. Ternampak sesuatu ketika beliau masuk ke dalam bilik gurunya. Jadi apa yang dia nampak? Inilah yang saya nak ketengahkan. Cara pendengar kita ni berkongsi, memberikan deskripsi apa yang dia nampak
bila saya pejam mata cuba bayangkan, memanglah menakutkan. Tapi sekarang kita kunjung talian dahulu 669-11897. Ingat kalau nak bercerita, radio tu dimatikan dahulu di belakangnya. Kemudian cerita tu harus jelas lah. Jangan cerita tu suara anda berbisik-bisik, susah nanti untuk kami mendengarnya. Hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Hello, selamat tengah malam, Casey. Siapa bercakap ni? Ni Kak Mimi. Kak apa? Kak Mimi? Ya. Buat panggilan dari mana Kak Mimi? Ni kat rumah, Casey. Ada pengalaman tentang apa Kak Mimi? Silakan. Ni dah on air belum ni? Dah on air dah. Sekejap Ini pengalaman ni pembantu Kak Mimi lah. Ini bila berlaku? Tahun ini, tahun lepas? Tahun ini juga. Kak Mimi baru ambil dia tahun lepas bulan 12. Jadi dalam beberapa bulan tu kita ni berbual cerita masalah dia kat sana, macam mana hidupan dia semualah. Dia satu hari bila berbual dengan dia kat dapur, dia ceritalah yang dia meninggal. Waktu dia tengah hamil tu, nenek dia nazak lah. Bila nenek dia nazak tu, dia bangun. Bila dia lepas salin tu, tiba-tiba nenek dia bangun. Macam dia suka lah, bang, cucu aku dah salin dia kesukaan. Bila dah salin dah 3 hari tu, nenek dia terus meninggal. Bila dah meninggal tu, Casey mayat dia dah dimandikan lah kat dalam rumah nenek dia punya adik. Jadi nek saya ni kat rumah mak dia lah dalam hari kan. Jadi macam mana mayat nenek dia bangun. Bila saya tanya, nenek kau bangun? Bu, awal nenek saya bangun. Kenapa bangun? Itulah bu, saya dengar cerita daripada keluarga lah, dia begitu. Bila dah dari kapan, semua orang yang lihat ni semua macam terperanjat lah, dia begitu. Jadi orang panggil Kiai. Kiai tu tanya, kamu nak apa? Tapi mata arwah nenek dia tutup, suara dia bersuara lah. Dia bilang dia tak nak rumah ni, dia cakap gitu. Dia nak rumah anak dia lah yang cucu salin. Okey lah, jadi diorang transfer lah mayat nenek dia di rumah mak dia, anak dia yang ni di rumah nenek adik dia lah, bertukar lah kan. Bila dia cerita dia gitu, saya tanya dia, jangan marah ibu tanya ibu kamu, nenek kamu ada simpan suka saya cakap gitu. Dia bilang dia tak tahu tau Casey. Jadi saya diam, saya terfikir. Sekali dah 3 hari Casey, dia duduk, saya tanya dia, boleh ibu tanya tak? Ibu, aku tak pernah, tak tahu nenek kamu macam mana, kamu pun tak cerita kan. Jadi saya tanya dia lah, nenek kamu orangnya kecil-kecil je. Hello? Ya, teruskan. Okey. Nenek kamu orangnya kecil-kecil, rambutnya putih, rambutnya panjang, kulitnya macam kamu, dari mana jalannya bongkok dia terperanjat sikit. Bu, betul bu, macam mana ibu tahu? Oh, aku nampak dia kat depan kamu, cakap gitu. Dia terperanjat tau. Habis dia cakap, jangan-jangan bukannya ikut kamu tau. Saya tak tahu cakap gitu tau. Kemungkinan lah, mungkin neneknya ada kasih pada kamu, tapi kamu tak tahu cakap gitu. Kemungkinan lah. Habis satu hari saya tidur kat bilik dengan dia, tidur share lah. Saya ada katil single, bawah tarik punya lah, untuk bawah saya kat atas lah. Tapi Casey sebab saya tidur, Casey punya kepanasan. Tapi satu hari tu tidur kepala sama. Kita tidur terlentang kepala sama. Sekali kakak pusing lah, beralih kepala macam kaki kepala cekak alih lah. Sekali kakak menghadap tembok, baru nak lelap Casey. Sekali tiba-tiba Casey, saya dengar suara berbual Casey, bahasa jauh pekat tau Casey. Saya tak faham tau Casey. Dalam gelap ni, sekali kami ni pusing je. Nenek dia tengok saya tau Casey. Nenek dia tengok saya terus ambil bantal. Saya cakap dalam hati, kau nak berbual dengan cucu kau, aku tak masuk campur. Kakak cakap gitu kan.
pun dia takut Casey. Saya tidurlah sampai pagi. Besoknya saya sadar, saya cerita dengan dia lah. Nenek kamu semalam datang berbual dengan kamu. Kamu tak sadar, tak tahu mood dengan gitu. Kamu tengah tidur tau. Nenek kamu berbual dengan kamu. Ibu nampak tapi bahasa apa tu kamu punya jauh. Tak faham. Tak cakap gitu lah dengan dia. Dia ke lagi tu. Habis dia cakap, Bu, kalau boleh tolong carikanlah orang pulihkan. Saya cakap, saya tak tahulah kalau kau nak cari yang kat masjid lah. Boleh tengokkan. Saya cakap gitulah Casey. Nanti satu hari saya carikan lah, tengok macam mana. Habis Casey, saya dah berapa kali asyik marah-marah dia Casey. Saya marah dekat dapur Casey, tempat pinggan mangkuk, rak pinggan-pinggan tu Casey. Casey tahu apa jadi. Nenek dia jatuhkan 2 kali Casey. Pecam dengan mangkuk saya. Pasal saya marah-marah cucu dia. Nenek dia tak terima Casey. Pasal nenek dia tetap ada dalam rumah. Sampai sekarang pun saya tawakal aja kan. Saya semayang apa yang boleh lah Casey. Satu hari tu semayang kat bilik tu. Cobaan juga dia lalu lintas tak tentang saya buatnya. Sampai sekarang terpaksa saya tawakal lah. Apa nak jadi lah Casey. Jadi pembantu ni masih dengan anda lah? Masih Casey. Pasal ikat ni kontrak 2 tahun kan. Jadi saya setiap kali kalau marah dia Casey, nenek dia timbul. Bila dia timbul, dia marah saya. Saya cakap, firasat kita perempuan ni dalam hati. Saya cakap dia, aku marah dia sebab saya cakap gitu. Pasal ada kesalahan, kalau tak ada salah, apa saya nak marah? Saya cakap gitu. Tapi kalau siang hari tengah tengok TV ramai-ramai, nenek mate saya ni kat dapur dengan mangkuk. Dia dah keluar, dia tengok saya. Saya tanya dia, kau nak apa? Dia cakap gitu. Dia tanya cucu dia. Cakap dia kat dapur lah. Kau jangan kacau lah. Dia cakap gitu. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Satunya dia pernah marah. Dia cakap dia nak kacau anak-anak saya. Saya cakap, cuba kau kacau anak aku. Kau ingat tau, cucu kau kat tangan aku. Saya cakap dia duduk kat sini. Jangan apa-apakan anak aku. Saya cakap gitu. Kalau kau tak apakan, aku pun tak kacau kau punya cucu. Terus jalan lah. Jalan Casey. Terbungkuk-bungkuk Casey. Sampai sekarang memang ada. Tetap dekat rumah. Kak nak cari orang juga ni. Terima kasih ya Kak ya. Okey, sama-sama. Silakan hubungi saya 669-11897. Baik, saya akan jawab panggilan anda. Dan ini kisah daripada Sofian, seorang pelajar pada tahun 1993 di salah sebuah pesantren di Seberang. Pengalaman Sofian ini ketika menjadi seorang pelajar yang baru di sana. Pernah bila beliau masuk ni diberi amaran dan mungkin katanya di sini nasihatlah oleh penghuni-penghuni yang ada belajar di pesantren yang disebutkan. Kata Sofian, kisahnya begini. Bila saya sampai di pesantren itu, di salah sebuah pesantren di Seberang, saya pun buat kawan lah, semua ramah tamah Casey. Dan pelajar-pelajarnya bukan saja daripada Singapura, malah berbilang kaum dari rantau inilah yang duduk belajar di pesantren. Jadi kisahnya apabila salah seorang pelajar di sana yang dah pun berada di pesantren itu lebih kurang setahun lebih. Katanya di sini pada malam-malam tertentu bila dengar orang mengetuk debuk dengan dengan meneriak gerhana bulan, gerhana bulan. Kita pelajar-pelajar di sini diharapkan supaya jangan keluar. Biar duduk dalam bilik masing-masing, dalam rumah masing-masing. Jadi saya ni pada hari ini maksudkan sebenarnya ada tertinggal sesuatu dalam bilik darjah. Bila saya tertinggal sesuatu dalam bilik darjah, jarak daripada bilik saya ke bilik darjah jauhnya lebih kurang 500 meter. Dan Casey, malam tu kebetulan gerhana bulan. Jadi memang ada orang yang ketuk beduk dan beritahu gerhana bulan beberapa kali. Saya pula tak terfikir tentang amaran yang saya diberikan bila saya baru saja sampai di pesantren yang disebutkan. Saya pun pergi malam tu, keluar. Teman-teman lain semua dah tidur. Oleh kerana 2 hari kemudian ada peperiksaan kecil, saya pun memang nak ambil buku saya dan nak ulang kaji pelajaran di waktu malam. Dalam perjalanan, tiba-tiba meremang bulu roma. Angin boleh tiup Casey sekuat-kuatnya tapi tidaklah sampai melayang. Malam tu angin deras, betul-betul deras. Sampai saja di kelas, saya buka pintu, masuk dalam. Kelasnya besar, meremang bulu roma sebab gelap.
Sedang saya ambil buku yang saya tertinggal di bawah meja, saya dengar bunyi meja bergerak. Apabila saya toleh dalam bilik darjah yang gelap, terperanjat kisi ternampak sejenis makhluk sedang duduk menyangkung di atas salah satu meja, kemudian dengan mata yang merah menyala sambil seolah-olah memerhatikan saya yang sedang berdiri dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba kisi, saya ni tak boleh bergerak. Badan saya seolah-olah dikawal. Entah macam mana, lat beberapa minit saya dengar orang pekik berkali-kali. Orang melaungkan azan berkali-kali. Pada mulanya dengar sedikit, makin lama makin kuat, makin lama makin jelas. Bila makin kuat makin jelas, barulah saya dapat gerakkan badan dan tangan saya. Waktu itu makhluk tu pun dah keluar, lari daripada kawasan bilik darjah tersebut. 2 orang, dikatakan sini dua orang penjaga pesantren tersebut memasuki dalam kelas dan saya dimarahi. Kenapa keluar sewaktu diumumkan malam ini adalah gerhana bulan. Terima kasih dan selamat tengah malam dari seorang bekas pelajar pesantren ... namanya Ahmad Sufian. Baik, saya akan terus dengan kisah pengalaman berikut ini. Yang ini dari seorang suami berkongsi namanya Encik Azlan. Katanya, kisah saya tak panjang dan tak seram mana, tapi kena pada saya memang menyeramkan. Bila ceritakan memang tak begitu seram. Tak apalah, jadi kisah. Kata Encik Azlan, saya pernah waktu malam terbangun tak boleh tidur dan memang keesokan hari tak bertugas. Jadi memang ni saya penggemar bola sepak, tapi bila tak bertugas saja saya akan tonton. Waktu tu ingat pukul 3 lebih pagi, saya ni berada di ruang tamu sedang menonton bola sepak. Apabila ternampak isteri saya keluar dari bilik, saya pun pesan, "Ma, buatkan kopi satu." Isteri saya masuk dapur, saya tunggu sampai half time. Kopi saya tak sampai-sampai. Saya pun bangun, nampak isteri saya dah nyenyak tidur. Tak apalah, tak mau ganggu, mungkin dia lupa. Saya pun bancuh kopi saya. Bila bancuh kopi saya, Casey kata, bayangkan para pendengar Ria 897, cik abang kita ni. Sedang dia bancuh kopi sendiri, awal tadi ingatkan isteri pesan, mungkin lupa. Bancuh. Saya terdengar, Casey. Ada orang bersuara, seolah-olah mengatakan, "Bang, buat kopi." Kisi, kalau saya ceritakan memang bunyinya kelakar seram pun ada. Tetapi bila terkena pada saya, betul Kisi, sekuat mana, macho mana pun, sebaik mana perlawanan antara Liverpool dengan Man U, kata beliau ni, saya matikan TV terus masuk dalam tidur. Kopi saya pun tak siap. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, dahsyat betul hantu berdialog macam tu. Kalau saya, bukan sempat nak matikan TV tu lah tak sempat saya tutup. Saya masuk bilik, burung tiong makan betik, gua tidur pun cantik. Halo, selamat pagi. Ya, siapa tu? Di sini. Ya. Ya, buat panggilan dari mana ya? Dari Johor. Dari Johor? Bukan dari... Okey, Yaya, silakan dengan pengalamannya. Waktu belum aku masih kerja di situ, hari Sabtu saya tengah hari semua anak-anak sudah pulang dan anak-anak dan debut dan pulang. Besok kita jalan-jalan ke tempat hiburan, tempat kampung saya. Besok pulang okey. Besok saya kasih tahu syarat-syaratnya kepada teman-teman saya. Kalian mau ke sana boleh, tapi kalian jangan ngelakuin yang namanya perbuatan yang tidak boleh kalian lakukan. Anak-anak ikut apa kata-kata saya. Habis itu hari Minggunya kita berangkat. Saya tempat kerja ke tempat di mana tempat itu seperti semacam tempat pelangon lah, macam tempat monyet, di mana monyet-monyet itu tinggal di situ lah.
Dan kita semua di situ sampai siang, dari siang sampai sore, sampai jam 7 malam lah. Dan anak-anak ingat apa kata-kata saya, jangan ngelakuin perbuatan yang tidak boleh kalian lakukan gitu. Jadi kita mau pulang sekitar jam 8. Habis itu anak-anak sudah pada di depan mau masuk ke mobil. Saya di belakang sama teman saya yang satu, yang laki-laki. Itu semua. Saya mendengar ada orang yang nangis di situ. Dan saya dengar, tapi teman saya yang laki-laki nggak dengar. Dan saya diam sekejap. Saya bilang sama teman saya, bilang, Mas, bentar nggak dengerin ada orang nangis nggak? Teman saya juga stop dan dengerin. Kita semua dengar ada yang nangis. Saya panggil teman-teman saya semuanya, yang laki-laki itu ada 20 orang. Dan dia semua teman-teman saya kembali. Itu semua dengerin ada orang nangis, nanti kita tarik saya itu. Dan ada orang satu laki-laki sama satu perempuan. Mereka berdua lagi ngesek. Dan perempuan itu nangis. Dia bilang, Mbak, tolong saya dong. Kita semua tanya, kenapa kalian kayak gini? Dia bilang, saya nggak bisa keluar, Mbak. Yang laki-laki sama perempuan itu nggak bisa cepat. Kalau kita semua nggak tahu harus ngapain. Saya berpikir saya pergi ke tempat di mana ketua daerah itu. Jaraknya jauh dari tempat kejadian ke tempat ketua di situ. Jadi ketua itu bilang harus pergi ke tempat di mana ada kentongan. Ketuk 3 kali kentongan itu, nanti orang-orang akan datang. Jadi saya pulang lagi, ketuk kentongan itu 3 kali. Dan orang-orang pada keluar. Dan sampai pagi pun perempuan sama laki-laki itu nggak bisa copot. Lalu mereka berpikir panggil dokter, dan dokter bilang harus disuntik mati. Disuntik mati pun kalau orang tuanya nggak mengizinkan, mereka nggak akan mati. Dan ayo. Halo. Dan di Facebook saya dah buat satu survey sebab ramai orang buat aduan. Saya dah katakan kalau tadi nak telefon, ceritanya harus jelas, suaranya harus jelas, jangan berbisik-bisik. Dan ramai buat aduan. Jadi saya buat survey di Facebook saya lah. Terima kasihlah bagi anda yang ambil bahagian survey ringkas ni. Pilihan anda yang mana satu, jadi akan saya semak sebentar nanti. Terima kasih bagi anda juga yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Ada yang beri pendapat, pandangan, ada yang juga katanya suka dengan rancangan ini. Terima kasih. Dan sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih juga bagi anda yang like Facebook DJKC. Sekarang ini dah pun mencecah angka 10,149 like. Terima kasih lah. I like. Baik, kiriman-kiriman selanjutnya. Pendengar Misteri Jam 12 yang ini daripada Fatin katanya. Apa khabar Abang KC? Khabar baik Dik Fatin.
Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini bukan pengalaman saya. Nenek saya ni dari tadi suruh SMS kisi. Saya pula gunakan prepaid. Terpaksalah saya kejutkan abah saya pinjam handphone. Nasib baiklah abah saya okey. Sebab nenek yang suruh. Hihihi, dia ketawa Nenek suruh ceritakan pada abang kisi. Cik Rokiah Puan Hajar Rokiah. Nama neneknya yang sedang mendengar. Katanya di sini Fatin, dulu ketika ibu hamilkan saya, anak yang pertama dan satu-satunya anak dalam keluarga ni, nenek seringkali nasihatkan pada ibu dengan abah saya supaya jangan keluar terlampau lewat malam. Ini kerana anak yang pertama selalu menjadi sasaran ilmu-ilmu yang tak sihat ini, khususnya ilmu sihir. Ibu dengan abah saya waktu tu memang kisi, tidak dengar kata nasihat nenek. Dan bayangkan kata nenek, nyaris-nyaris saya ni tak dilahirkan kerana keguguran. Jadi bayangkan pada pendengar Misteri Jam 12. Kata Fatin, ini pengalaman neneknya lah, Hajar Rokiah yang kirimkan. Salah satu hari tu bila ibu dengan ayah keluar pergi makan sup kambing di salah sebuah kawasan di Singapura, bila sampai di rumah 11 lebih malam. Apabila nenek sedang duduk di ruang tamu tunggu ibu dengan ayah balik, bila dengar bunyi orang buka pintu, nenek dah standby. Kisi dengan penyapu lidi yang diletakkan betul-betul di tepi pintu masuk. Ayah saya masuk dulu, ibu saya yang terakhir masuk kemudian. Kemudian nenek terus tahan. Jangan kau masuk, kau tunggu. Jadi ibu saya menjadi terperanjat. Suami tengok ataupun abah saya tengok nenek saya dan kemudian tanya, "Mak, kenapa dengan mak ni? Aku dah cakap dengan kau, isteri kau ni hamil anak yang pertama. Jangan balik malam-malam. Kau tengok kau dah bawa balik apa?" Waktu tu bila abah saya pusing, ibu saya pusing, tak nampak apa-apa pun di belakang. Jadi kemudian abah saya pun menyapa. "Jangan meripik lah mak, mana ada apa-apa." Kisi, sekaligus serentak bila abah saya kata tak ada apa-apa, mak ataupun ibu saya menyaut, "Tak ada apa-apa bang, saya kat sini." Kisi, nenek saya mengatakan serentak ibu saya terus kena rasukan, kena sampukkan. Benda tu kakak cantik dah masuk dalam badan ibu. Kemudian abah saya masih tak percaya. Ma, jangan main-main lah ma. Dia seolah-olah tu ketawa, senyum melihat keadaan abah yang tak reti-reti dan dengar nasihat orang tua. Kemudian nenek saya terus masuk dapur. Nenek saya ni memang rajin. Setiap hari Khamis malam Jumaat adalah kelas-kelas baca Yasin, berzanzi, dan banyak kisi botol-botol air bacaan tu disimpan. Ambil botol tu direnjis-renjis. Kemudian dah ibu saya pingsan. Barulah selepas itu kisi bayangkan bila ibu jatuh, perut ibu terhentak, katanya di sinilah terhentak timbuk dan nyaris-nyaris keguguran sebab ada pendarahan sedikit. Dikejarkan di hospital dan barulah abah saya sedar tentang nasihat dan kata-kata nenek. Sekali tak kena bukan bermakna setiap kali kita keluar tidak akan kena. Terima kasih dari Fatin, cucu kepada Puan Hajar Rokiah. Itu dia kisah yang cukup menarik lah daripada adik Fatin kita on behalf of nenek yang tak boleh SMS lah. Nenek paksa suruh ambil handphone abah Cute betul ni dua cucungan nenek ni Masing-masing dengar, maklum lah cuti sekolah kan. Ada juga nenek ada members lah. Kalau tidak, nenek tak boleh SMS cuti. Kalau dah cuti sekolah dah habis, nenek dengar seorang macam mana nak SMS, tak pandai lah. Terima kasih lah pada Fatin dengan neneknya Hajar Rokiah yang sedang mendengar sekarang ini. Memang menyeramkan kisah tadi beberapa kali dinasihatkan oleh neneknya ataupun ibunya, tak nak dengar. Akhirnya bila balik tu bagus tu ibunya terus kata, "Jangan masuk." Wah, anak lelaki marah. "Apa mak ni meripik?" Toleh belakang, isteri terus serentak dan tiba-tiba kena rasuk. Macam mana tu? Benda tu ikut. Nasib baiklah ada seorang ibu yang mungkin sentiasa ambil berat dan sebagainya. Ini ibarat macam cerita kartun dari seberang lah. "Jangan Munik, jangan. Aku nak juga. Belum kena, belum tahu. Dah kena, baru insaf." Baik, saya akan terus kongsi bersama pengalaman anda pada malam ini. Macam-macam kisah saya terima. Ada kata di sini, Casey, saya nak tanya lah, adakah benar
benar bahawa permainan tradisional kuda kepang sangat berbahaya? Kekasih saya katanya meninggal dunia akibat ditarik nyawa. Adakah benar bahawa nyawa kami boleh ditarik apabila hendak pulihkan seseorang menurun? Tolong tanya pada mereka yang pakar, yang arif lah tentang permainan kuda kepang ni. Okey, mungkin kalau ada yang boleh menjawab, silalah jawab. Yang ini kata pendengar kita, kiriman-kiriman pendengar kita yang lain, katanya dari pendengar kita yang ini, Spencer katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata beliau, nama saya Spencer. Saya ada sebuah kisah yang berlaku minggu lalu di kawasan Woodlands. Waktu itu saya sedang hendak ke kedai dengan kakak saya yang bernama Atika. Apabila kami hendak lalu lintas jalan di kawasan Woodlands ni, tak nak sebut nama tempatnya, saya dan kakak saya kemusykilan kerana kami nampak seorang wanita yang tua sedang menyangkung di perhentian bas. Kami kemusykilan kerana semua tempatnya seperti blackout, tiba-tiba gelap. Tidak ada lampu yang hidup. Bila kami sedang memerhatikan wanita tua itu berpakaian jubah warna hitam dan rambutnya panjang. Bila kami katanya horn sebuah kereta, kami lihat sedang berjalanlah nak berlintas tu, ada kereta horn kami. Dan melihat kereta itu, lihat wanita tua itu, alangkah terperanjatnya KC, dia terbang tiba-tiba dari kawasan itulah. Kakak saya lari lintang pukang ke kedai. Apa agaknya KC yang kami nampak pada malam tersebut. Yang ini dari Encik Said Alatas. KC, saya nak sentuh lah tadi tentang orang yang berikan sedekah kepada seseorang insan ataupun hamba Allah. Kadang-kala ni yang akan menjelma sebagai malaikat juga ada. Pernah sekali perkara ini berlaku. Perkara ini berlaku katanya di sini, kadang-kala peluang datang hanya sekali dan ini bergantung pada iman seseorang. Kalau kuat imannya, sentiasa berzikir dan ingat Tuhan, pastinya kata Encik Said Alatas akan tergeraklah hati dan naluri. Kalau tidak, kita akan fikirkan itu adalah sama seperti orang-orang yang lain. Betul KC. Pernah juga sekali perkara ini berlaku dan diceritakan kepada saya. Seorang insan hamba Allah ni kelihatan di bawah kolong blok rumahnya. Tak pernah ada. Tapi pada malam yang dia balik, seorang lelaki tua minta sedekah. Dia sedang tunggu lift. Kemudian dia naik ke atas. Dia tak beri duit lah kata Cik Said atas. Lelaki ni, iaitu teman saya, naik ke atas. Sedang nak buka pintu, tiba-tiba tergerak hati nak derma. Dia turun bawah balik, cari lelaki yang jalan terketa-keta tadi, satu blok KC. Hujung dari hujung ke blok sebelah tak jumpa-jumpa. Mustahil lelaki yang jalan terketa-keta minta sedekah boleh hilang ataupun boleh bergerak dengan begitu pantas. Bila beritahu saya katakan mungkinlah, tidak semestinya benar. Itu adalah malaikat. Selalunya peluang-peluang keemasan macam ni cuma datang sekali saja. Yang menggerakkan kita bukan diri kita sendiri, tapi amalan-amalan kita. Itu sebagai hadiah KC. Bonus lah bagi yang dapat. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Macam-macam kisah saya terima pada tengah malam ini. Ada yang kata kat sini, nak tahu Afsal katanya dari Afdil tentang kisah pengalaman seorang makcik tua yang meninggal dunia di kampung. Kisah yang dikirimkan oleh Hafizul awal tadi. Kata Afdil, KC mungkin nak tahu tak kenapa mulut orang yang dah meninggal tu keluar ulat dan serangga. Adakah itu disebabkan banyak mengata orang atau sebab lain KC? Tak pastilah, tolong jawab soalan saya. Isteri saya ingin tahu. Terima kasih dari Afdil. Saya sebenarnya pun tak tahu sebab Hafizul pun tidak beritahu kenapa sebabnya. Mungkin dia pun tak tahu. Tapi daripada pengalaman Hafizul ni mengatakan mulut wanita nenek tua yang meninggal tu keluar ulat tiba-tiba. Banyak sangat ulat. Sambil dia terbangun, terduduklah. Itu yang menyeramkan tu mayat seolah-olah bangun duduk kembali tu. Yang ini pula kata teman kita, KC, welcome back. Terima kasih. Ada yang kata rindu dengan MJ12. Terima kasih lah banyak ya. Fazli, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman ini berlaku beberapa hari yang lalu. Saya bersama teman-teman pergilah karaoke di salah sebuah tempat di bahagian utara Singapura. Dan katanya di sini hanya kami 6 lelaki sahaja dalam bilik karaoke, tiada orang lain.
Sambil kami sedang gembira melalak menyanyilah berkaraoke, saya terperasan bahawa ada seorang perempuan yang sedang duduk bertunduk di sebelah teman saya yang lain. Teman saya pula kelihatan lain, macam ada benda yang tak kenal lah. Dia seperti terperanjat dan hanya berdiam diri saja. Yang lain masih lagi berkaraoke, menyanyi melalak seperti biasa. Macam tak ada apa-apa, macam tak nampak, tak sedar lah. Saya ingin tegur teman saya, tiba-tiba berdiam. Tetapi saya ingat pesan ibu bahawa jangan tegur jika ternampak sesuatu, buat bodoh sudah. Saya pun menutup mata saya lah dan membaca surah-surah yang saya tahu. Bila buka mata, benda tu hilang. Teman saya yang tadi benda tu duduk di tepinya, yang terdiam tu pulih dan tiba-tiba terus kembali macam biasa berkaraoke bersama-sama dengan saya. Selepas berkaraoke, kami pergi makan di sebuah restoran. Saya pun sempat bertanya jika dia ternampak benda yang tadi. Dia pun mengatakan yang dia ada lihat dan mengatakan bahawa perempuan itu berbisik, nanti balik, nanti aku ikut balik dengan suara yang amat menyeramkan, Casey. Kami pula berbincang untuk bersolat maghrib di masjid berdekatan dan alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah selanjutnya, katanya di sini, kisah ini berlaku 2 hari yang lalu. Apabila saya melihat jam di dinding dah pukul 2 pagi, tak nak balik ke Casey. Ya, terima kasih okeylah. Baca cerita salah, suruh balik. Buka talian salah, tak buka, nanti dapat SMS, email kata Casey, asyik baca email dia, orang lain pun nak telefon. Bila buka telefon, cerita bisik-bisik. Macam nak Rina ni. Baiklah, saya jumpa anda esok malam dan terima kasih kerana bersama Casey dalam Misteri Jam 12. Bye-bye.